Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua yang sedang menonton. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anur, segmen yang membincangkan isu-isu berkaitan kesihatan bersama para pakar di Hospital Pakar Anur. Baiklah, hadirin yang sedang menonton sekalian, setelah hampir setahun setahun setengah lamanya negara kita diambang pandemik COVID-19, akhirnya kita memasuki fasa endemik seluruh negara. Namun, dalam kebimbangan kita menempuhi pandemik kali ini, satu lagi kebimbangan besar yang berlaku di negara kita adalah kejadian kes bunuh diri yang kian berleluasa. Bersempena dengan Hari Kesedaran Pencegahan Bunuh Diri Sedunia dengan tema yang telah akan disebutkan sebentar nanti, satu topik menarik yang akan kita bincangkan bersama iaitu bunuh diri membantu untuk memahami. Bersama saya salah seorang clinical psychologist di Hospital Pakar Anur iaitu Cik Halimatun Syakirah Omar. Apa khabar Cik Halimatun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Apa khabar? Sekarang ni dengan suasana pandemik harapnya tak ada stres dan boleh berjalan hidup seperti biasa. Alhamdulillah mencabar tetapi kita cuba. Kita cuba insya-Allah. Baiklah, sebelum kita bergerak kepada topik kita pada hari ini, kepada para penonton sekalian, tugasan anda mudah. Jangan lupa 3 perkara seperti biasa: share, like dan komen jika terdapat sebarang pendapat ataupun persoalan daripada anda, kerana di hujung rancangan kita boleh ajukan persoalan-persoalan anda kepada panel kita pada hari ini. Baiklah Cik Halimatun, sebelum kita bergerak kepada topik kita, saya ingin berkongsikan sedikit fakta yang saya rasa mungkin berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pada tahun 2019, ini daripada Polis Diraja Malaysia fakta ini. Pada tahun 2019, kes bunuh diri di Malaysia direkodkan sebanyak 609 kes. Dan pada tahun 2020, jumlah meningkat sebanyak 631 kes. Ini menunjukkan ada penambahan sedikit daripada tahun yang sebelumnya. Dan pada tahun ini pula, Cik Halimatun, dalam tempoh Januari hingga Mei sahaja, kita sudah mencecah hampir 500 angka, iaitu 468 kes bunuh diri dilaporkan. Ini saya kira satu angka yang agak membimbangkan negara. Dan jadi pada pendapat Cik Halimatun sendiri, sebagai permulaan, bagaimana seseorang itu sebenarnya boleh bertindak atau terfikir untuk membunuh diri? Silakan. Terima kasih Afiq. Sebelum tu saya nak tanya, kalau saya nak share skrin boleh? Okey. Terima kasih. Terima kasih juga atas jemputan dan juga memberi fakta yang terkini. Sebelum tu, elok untuk kita beritahu hari ini adalah kita namakan Hari Peringatan untuk World Suicide Prevention Day. Ini boleh buat hashtag lah untuk kita cuba sebaik mungkin untuk prevent daripada apa-apa kejadian, apa-apa tindakan yang boleh menamatkan kehidupan. Dan kerana sesi ini kalau ikutkan 30 minit sahaja, penting untuk kita ada disclaimer. Disclaimer yang pertama adalah perbincangan hari ini mungkin tak komprehensif dan dia hanyalah satu benda yang boleh membantu kita untuk membuat tindakan untuk membantu. Okay, kepasan dia mungkin tak sedalam mungkin, tapi cukup untuk memberi sedikit pengetahuan. Yang keduanya, penggunaan bahasa, kita akan guna bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Yang ketiganya, dalam membincangkan isu yang sensitif ini, elok untuk semua orang cari ada tak apa-apa professional helpline untuk dikontak semasa kita membincangkan isu ini. Okay. Dan seterusnya, akhir sekali, aim untuk topik hari ini adalah untuk bergerak membuat tindakan. Tu ada disclaimer lah. Seterusnya, menjawab soalan Afiq, elok untuk kita jawab soalan tu dengan ini. Kalau kita nak jawab kenapa orang itu membuat atau bertindak sebegitu rupa, elok untuk kita jawab dengan tengok apa yang kita perlu tahu tentang gejala ini, tentang isu bunuh diri. Yang perlu tahu penting, dia boleh dicegah. Yang perlu tahu kalau nak kata kenapa orang buat, tahu punca dia sangat kompleks.
Dia bukan sebab A kerana itu orang itu buat. Dia ada banyak sebab dan menyebabkan gejala itu berlaku. Dan tak semua orang yang ada mental health issues akan ada gejala untuk ataupun niat ataupun suicide ideation. Kalau ikutkan kat sini, kalau ikutkan dalam lebih kurang 70% mereka yang mengatakan ada suicide ideation ataupun suicide attempt ada a form of mental health issues. Okay? Kemudian tandanya tak selalunya jelas dan biasanya apa yang menyebabkan seseorang itu bertindak untuk buat sebegitu rupa bila mereka sendiri berfikir tak ada jalan keluar. Itu yang kita perlu tahu. Yang paling penting kita perlu tahu adalah kita memang boleh dicegah. Isu ini boleh dicegah. Afiq nak teruskan dengan soalan seterusnya ke? Saya rasa saya boleh pulangkan kepada Afiq semula. Okey. Jadi apa yang kita tahu untuk permulaan, sebenarnya bunuh diri ini adalah satu perkara yang boleh kita cegah sebelum ianya bertindak kepada lebih teruklah. Okey, sekiranya biasanya seseorang tu mempunyai keinginan untuk membunuh diri, apakah sewajarnya yang sepatutnya dilakukan bagi menghindari perkara tersebut sebelum dia terlintas untuk melakukan perkara yang drastik seperti itu? Okey. Sebelum tu saya nak tambah sikit. Boleh? Boleh. Soalannya adalah apa yang perlu kita buat. Sebelum kita tahu apa yang kita perlu buat, kita kena tahu juga yang semua orang memainkan peranan. Bila kita tahu semua orang memainkan peranan, kita nak tengok apa faktor yang menyebabkan seorang itu terlindung daripada niat ataupun daripada tindakan membunuh diri. Dan apa yang menyebabkan orang itu berisiko. Kita bagi tahu faktor, kemudian kita bagi tahu apa yang kita nak buat. Okey? Okey. Kita tengok melalui WHO mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu dilindungi ataupun terlindung daripada apa-apa tindakan ataupun idea untuk membunuh diri ataupun kita namakan menamatkan kehidupan lah. Yang pertamanya adalah accessibility kepada mental health services. Bila dia ada access to it, dia tahu kat mana dia nak pergi, siapa yang nak berjumpa, macam mana dia punya proses, maka ada kemungkinan kebarangkalian untuk dia terselamat ataupun risiko dia untuk dia kita namakan bertindak dengan benda yang boleh menamatkan kehidupan dia adalah rendah. Tetapi bila ini tak ada, accessibility tak ada, dia tak tahu kat pada siapa yang nak kena jumpa, siapa, apa prosesnya, maksudnya risiko dia akan menjadi lebih tinggi. Yang keduanya kita tengok kepada community juga. Community memainkan peranan. Dan bila kita cakap pasal community, kita juga bercakap tentang society. Kadang-kadang bila media dia report dengan cara yang kurang sihat tentang gejala dan isu bunuh diri, dia juga akan memberi risiko. Jadinya safe media reporting boleh membantu untuk mengurangkan gejala ini, menamatkan kehidupan ini. Stigma juga boleh mengurangkan. Untuk community, biasanya community yang mengalami macam sekarang ni kita berubah daripada pandemik ke endemik kan. Tapi sebelumnya kita semua struggle dengan norma baru, dengan pandemik. Dan itu boleh dikatakan satu stressor. Dia mungkin juga boleh menjadikan trauma kerana episod-episod yang associated kita namakan dengan isu itu. So bila adanya stressor yang tinggi, trauma ataupun abuse, benda itu boleh meningkatkan kadar ataupun gejala seseorang itu ingin menamatkan kehidupan yang seterusnya. Okay? Kita tengok juga sekiranya seseorang itu mempunyai sokongan sosial yang sihat, benda itu boleh membantu dia untuk mengurangkan gejala ingin menamatkan kehidupan. Tetapi sekiranya orang itu kurang social support, dia sentiasa menyendirikan diri, adanya relationship punya konflik yang berterusan, ada kemungkinan dia punya risiko akan jadi tinggi. Seterusnya juga adalah individu itu sendiri. Dari segi individu itu sendiri bermaksud, kan saya kata tadi, tak semua orang yang ada suicide ideation ataupun attempt dia ada mental health disorder. Walaupun dia punya angka adalah 70% daripada mereka. Bila seseorang tu ada mengalami masalah kesihatan minda, ada high chance yang mungkin dia juga
mempunyai gejala untuk menamatkan diri, menamatkan kehidupan. Okay? Tapi di antara risiko-risiko yang menyebabkan seseorang tu lebih kita namakan risky untuk untuk mengalami ataupun struggle from this suicide adalah bila dia ada previous attempt, dia pernah buat sebelum ni. Bila dia pun mengalami contohnya financial loss ataupun job loss, bila dia ada rasa sense of hopelessness yang berterusan, mungkin juga bila mereka ada family history yang melakukan ataupun membuat tindakan sebegitu rupa. Bila seseorang itu mempunyai sokongan, mendapatkan rawatan profesional dan pada masa yang sama mempunyai kita namakan set of skill untuk dia cope dengan masalah kehidupan dia, ada kemungkinan juga kebarangkalian dia untuk terselamat daripada gejala menamatkan kehidupan menjadi lebih rendah. Jadi daripada situ, okey ke? Ke terlalu cepat? Boleh. Okey. Jadi kembali kepada soalan apa yang kita nak buat. Bila kita tahu faktor, tahu yang setiap orang memainkan peranan, makanya setiap orang boleh memberi manfaat masing-masing. Bila kita respon dengan isu tentang gejala bunuh diri, pastikan kita respon dengan keadaan yang membantu. Cara yang kita boleh buat yang paling cepat, kita namakan ini. Kita buatkan plan keselamatan. Plan keselamatan ni dia ada 6 komponen dan saya akan jelaskan serba sedikit. Mungkin juga memerlukan pendengar untuk bekerjasama dengan profesional untuk buat plan keselamatan ini. Plan keselamatan ini perlu dibuat secara terperinci dan perlu juga dibuat, dikatakan dia boleh juga dikemaskini dari masa ke masa. Okay? Dia bukan satu benda yang fix. Yang penting dia adalah satu plan yang mengutamakan keselamatan individu. Yang pertama, apa yang kita perlu buat bila kita buat safety plan ini, kita kena tengok, tanya orang tu, biasanya bila dia dalam keadaan rasa ingin mencederakan diri, apa yang berlaku? Apa yang dia rasa? Azan kan? Ya, betul. Kita teruskan ke? Tak apa, boleh teruskan juga. Okay. So, kita akan tanya dia apa yang terlintas di fikiran dia, apa yang dia fikirkan, apa mood dia. Kita nak tahu itu sebagai warning sign sebelum dia ataupun sebelum dia terfikir untuk mencederakan diri atau rasa nak menamatkan kehidupan dia. Kemudian yang keduanya, kita tanya individu ini ada tak apa-apa benda yang dia sendiri boleh buat untuk distract diri sendiri. The idea of having safety plan ni adalah untuk membantu seseorang terselamat daripada membuat tindakan yang difikirkan yang boleh menamatkan kehidupan. Contohnya coping strategi. Contoh mungkin dia dengar lagu, mungkin peluk kucing, ataupun mungkin buat deep breathing, ataupun ambil ais, genggam untuk spike dia punya senses. Itu internal coping strategi. Yang ketiganya kita tanya dia ada tak sesiapa yang dia boleh get in contact untuk distract daripada fikiran tersebut dan tindakan tersebut. Dia bukan mencari orang yang untuk kita discuss sebab yang itu akan ada komponen yang lain. Buat masa ni ada tak kawan ke, ahli keluarga ke yang boleh bercakap dengan dia, yang bila dia bercakap dengan orang itu membantu. Dia tak perlu bercakap untuk discuss tentang dia punya idea. Dia cukup untuk dia distract. Yang memberi dia rasa, bila bercakap dengan orang ni dia rasa tenang. Contoh. Yang keempat, kita minta dia untuk tulis contact number dan nama siapa yang boleh membantu dia di saat mana dia ada kita namakan krisis ini. Okay. Seterusnya, kita akan baru pergi tanya dia ada tak profesional yang boleh bantu dia. Dekat sini kalau kita ikutkan, kita ada banyak dekat public health kasih gambar tentang psychosocial help. Lepas tu ada helpline, Mercy Malaysia pun ada buat. So, kita minta dia untuk tulis ataupun kita sendiri bagi nombor telefon helpline untuk dia kontak. Kalau boleh kasih lebih daripada satu supaya ada at least 2 ataupun 3 option. Bila dia call satu tak dapat engage, dia boleh go to the next one. The next one and the last one adalah dalam plan keselamatan ini adalah memastikan keadaan sekeliling selamat. Kalau ada benda-benda yang boleh mencederakan dia, kita alihkan.
Kalau contohnya benda mencurigakan, dia boleh jadi benda yang tajam. Boleh juga menjadikan contoh ubat. Mungkin sebelum ni dia bila dia terfikir benda tu, dia ada tendensi untuk menggunakan ubat dengan cara yang tidak sihat. Maka ubat tu kena simpan. Dengan cara yang lebih senang untuk ingat macam mana nak buat safety plan ini adalah dengan ini. Ambil handphone masing-masing, cuba Google apps ni dan cuba download. Lepas tu, bila dalam proses kita nak memberi bantuan dan memberi pertolongan kepada mereka yang dinamakan struggle dengan ini, idea ataupun attempts untuk menamatkan kehidupan, tahu yang semua orang memainkan peranan. Untuk buat safety plan ini pun kalau boleh jangan buat seorang-seorang, buat dengan parents, lebih elok buat dengan profesional. So kalau nak download ni boleh download dan mungkin bekerjasama dengan counselor, bekerjasama dengan parents atau bekerjasama dengan kalau ada clinical psychologist ataupun ada therapist, bekerjasama dengan mereka. Dan bab kata yang apa saya kata tadi, apa yang kita tulis sekarang, komponen-komponen safety plan itu dia boleh berubah. Jadi kalaupun kita isi contoh cara kita cope hari ni dengan satu cara je, contohnya dengan jumping rope. Bila kita rasa kita punya mood low dan kita rasa kita ada that very fight, kita nak distract dengan kita jump rope buat skipping. Okay. Mungkin the next time masa ke hadapan kita ada banyak cara untuk kita cope. Jadi plan keselamatan ni dia akan berkembang dan sentiasa berubah. Okey, Cik Halimatun, mungkin itu antara cara-cara yang Cik Halimatun ada kongsikan tentang bagaimana peranan orang sekeliling dalam membantu orang daripada kita mengelakkan seseorang itu daripada membunuh diri. Ya. Okey, saya ada satu lagi fakta yang mungkin saya boleh kongsikan ya. Menurut Befrienders ya, Kuala Lumpur ketika dihubungi Astro Awani, di Lembah Kelang sahaja 35% daripada 24,824 pemanggil dalam tempoh 7 bulan mempunyai niat untuk membunuh diri. Apa yang menyedihkan apabila kanak-kanak seawal 11 tahun ataupun darjah 5 sudah ada yang mengadu ingin membunuh diri atas pelbagai faktor, Cik Halimatun. Jadi persoalan saya, sebenarnya bilakah seseorang tu perlu mendapatkan rawatan dan adakah cara rawatan itu diberikan berbeza-beza mengikut peringkat umur atau bagaimana? Ada dua soalan kat situ. Soalan yang pertama adalah macam mana kita nak deal dengan golongan yang berbagai umur kan? Betul tak? Ya, betul. Sebab kadang-kadang cara orang tua lain sikit cara dia. Cara orang yang kata apa? Masih belajar di universiti lain sikit. Tapi sekarang ni sejak awal peringkat sekolah rendah pun masih kita dah kedengaran terfikir untuk membunuh diri. Jadi sebenarnya bolehkah kita menggunakan cara-cara ini, menggunakan cara yang sama mengikut pelbagai peringkat umur ini, atau kita perlu selidik beberapa perkara dahulu sebelum kita menjalankan tindakan kita untuk membantu? Okey, itu satu. Lepas tu soalan yang kedua adalah bila perlu dapatkan professional help, kan Afiq? Betul. Okay. Kita mulakan yang soalan nombor 2 dulu. Bila kita perlu dapatkan professional help, yang pertamanya bila dalam keadaan yang mana kita nampak ada perubahan dari segi tindakan, perubahan dari segi kita namakan daily functioning seseorang. Mood dia berubah, perubahan dia tindakan menyebabkan dia tidak berfungsi sebagaimana dia berfungsi sebelum ini. Berfungsi dalam keadaan yang lebih memudaratkan keadaan dia. Lepas tu, yang kedua, sekiranya ianya jelas memang seseorang itu pernah mengatakan ingin ataupun mempunyai idea untuk menamatkan kehidupan, dengan itu cepat pergi ke jumpa profesional. Kemudian sekiranya ada tindakan-tindakan yang mencederakan diri. Tindakan mencederakan diri, contohnya yang macam benda yang boleh biasa yang kita nak biasa kalau ada orang dia melukakan tangan dia yang tak sepatutnya menggunakan benda-benda yang tajam. So itu adalah kita namakan brief indicator untuk kita rujuk kepada profesional. Sebab kalau dia ada banyak lagi dia punya tanda-tanda, tapi cukup untuk 3 ni untuk semua orang membuat tindakan. Kemudian soalan yang pertama, adakah ada
kita namakan approach yang berlainan mengikut umur bila kita nak membincangkan tentang isu ini. Saya sebagai terapis, saya rasa approach memang berbeza, kerana itu kita panggil dia terapi, kerana dia individualize kepada setiap orang yang datang. Walaupun kadang-kadang concern dia nampak lebih kurang sama. Kalau ikutkan, ini hanyalah mengikut pengalaman. Mungkin juga orang lain dan terapis lain, profesional lain ada pandangan yang berlainan. Tapi sekiranya dalam konteks saya, untuk kanak-kanak saya lebih banyak menggunakan lukisan, menggunakan visual. Sebab bila kita bercakap tentang isu ini, kita kena jelas dan faham sejauh mana dia menggunakan perkataan ini. Adakah dia hanya guna je tanpa faham, ataupun dia betul-betul faham apa maksud dia. Jadi dengan kita lukis, kan tadi ada 6 komponen kan. Biasa yang pertama adalah warning sign. Jadi kita boleh panggil, contohnya sekiranya kanak-kanak ini mungkin umur dalam 11 tahun. Kita lukis. Contohnya kalau kita tanya, kalau kakak tengah marah, apa jadi kat kakak? Macam mana kakak punya muka contoh? So daripada situ kita guide. Untuk remaja, apps ni sangat membantu. Untuk adults pun apps ni sangat membantu. Biasanya dekat dalam klinik sendiri, apa yang kita akan kasih kepada klien atau patients, kita akan kasih satu decorated safety plan untuk dia tampal dekat mana-mana yang dia boleh nampak. Tapi sebab sekarang dah ada mobile apps, so kita guna mobile apps lah. So kalau ikutkan, jawapan yang sewajarnya untuk soalan yang pertama tadi itu adalah dia ada pendekatan yang berbeza bergantung dengan tahap kefahaman seseorang dan bergantung dengan cara orang itu boleh menjalankan ataupun melakukan ini matan keselamatan. Okey. Okey. Baiklah. Saya rasa itu agak menjawab juga ya persoalan yang saya rasa cukup saya rasa penting untuk kita ketahui lah. Baiklah, Cik Ali Matun, kita ada satu pertanyaan ya daripada pengikut kita di Facebook daripada Encik Adri Khalid. Persoalan beliau adalah mengapa majoriti kes-kes bunuh diri ini berlaku di tempat-tempat awam. Ada persepsi orang ramai yang mengatakan bahawa bunuh diri mereka ini sebenarnya menginginkan perhatian orang awam. Apa pandangan Cik Halimatun dalam isu ni? Pandangan saya kembali kepada apa yang anda perlu tahu bahawa faktor yang menyebabkan isu ini adalah kompleks. Walaupun nampak jelas, tak semestinya itu adalah sebabnya. So it is complex. Dan pada masa yang sama, bila keadaan benda itu berlaku, apa-apa sekalipun, sebab dia adalah tanda orang itu membuat satu benda untuk menamatkan kehidupan. Take it seriously. Tak kisahlah kalau kita terfikir ke benda tu macam mana sekalipun, better untuk kita take it seriously and refer to professional. Kita kalau boleh tak nak presume macam mana orang tu, kenapa orang tu buat apa yang orang tu fikir, kerana faktor dia sangat kompleks, maka pergilah ke professional. Okey, jelas ke? Jelas. Jadi maknanya kita jangan judge ya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu mengapa. Dan kadang-kadang tu kita tengok macam sebelum orang tu melakukan tindakan bunuh diri, kita biasa nampak ya, macam sebagai contohlah saya mengambil diri saya, melihat rakan-rakan yang terdekat ni kadang-kadang diorang suka post benda-benda yang menyedihkan ya. Kadang-kadang tu seolah-olah menggambarkan perasaan mereka yang sedang mungkin mengalami depresi atau sebagainya. Adakah itu sebenarnya boleh kita klasifikasikan sebagai salah satu tindakan yang ingin menjurus kepada bunuh diri, atau mereka ni boleh sekadar untuk mendapat perhatian orang? Kadang-kadang kita perlu, apakah kita punya peranan sebenarnya? Adakah kita perlu menyuruh mereka ini untuk pergi kepada yang lebih pakar untuk yang menghandle, menyelesaikan masalah mereka, atau kita boleh sebenarnya untuk sewajarnya untuk mengatakan katanya ini sekadar untuk mengambil perhatian orang? That's a good question. Dia okey, sekejap tau. Okey, macam ni. Sebab ada bunyi kat luar. Okey, tak apa. Bunyi tu indikator yang bahawasanya kita akan ada, biasalah work from home kan. Okey, now
it's good to remind ourselves yang memang benda ni ada satu benda yang collaborative. Kita kena bekerjasama. Bila Afiq kata, boleh ke bila kita dapat WhatsApp status orang macam tu, boleh ke kita tolong? Memang semua orang memainkan peranan, tetapi dia ada degree peranan dia. Dan kompleks benda tu, lagi bagus untuk kita berjumpa dengan profesional. Elok untuk kita kupaskan ini dengan identify apa yang membantu dan apa yang kurang membantu. Dalam kes-kes macam ni, apa yang tak membantu. Ya? Sebab biasa orang akan ingat benda yang paling hujung-hujung ni. So saya masukkan dulu apa yang tak membantu. Apa yang tak membantu adalah untuk kita presume, kita assume orang tu fikir apa. Kalau boleh tak perlu, tanya betul-betul. Walaupun kadang-kadang orang kata, jelas kot dia tulis kat situ, takkan tak faham-faham. Okay. Itu satu. Apa-apa sekalipun tanya betul-betul. Yang kedua, kalau boleh tak perlu untuk debate adakah suicide itu betul ataupun tidak. Kalau ikutkan dekat sini tak perlu pun bagi tak perlu untuk jadikan benda tu satu lecture. Kan sebab itu benda yang biasanya kita nak membantu tapi kita tak sedar cara kita membantu itu kurang membantu sebenarnya. Betul. Okay? Kemudian yang ketiga, kalau boleh macam-macam mana pun perasaan orang, sebab Allah ciptakan setiap manusia ni ada perasaan, maka jangan dismiss dan jangan belittle orang punya feelings. Okay. Akhir sekali, tolong kalau boleh tidak dare ataupun challenge orang tu untuk membuat, itu paling tidak. Letak kat WhatsApp status kata yes ataupun no, kalau boleh tidak, saya memohon untuk tidak buat. Okay. Itu adalah 4 benda yang perlu tahu, apa yang kurang membantu, langsung tidak membantu. Apa yang membantu adalah you take all the threats seriously. Ingat, it's better to be safe. Okay? Dan sorry. Okay? Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk sentiasa kasih dan create hope. Bagi tahu dekat mereka, sebab salah satu benda yang kita tahu tentang gejala ini adalah mereka fikirkan tiada jalan keluar. Elok untuk kita, kalau kita nak membantu, bagi tahu kepada mereka dan ingatkan mereka yang kita ada option lain. Salah satu syarat optionnya adalah berjumpa dengan profesional. Memberi talian profesional untuk dia bercakap dengan. Okay? Kemudian memberitahu juga kepada dia, yes, you are not alone in this. Kita juga cuba untuk, kalau kita ada resources untuk betul-betul teman dia pergi untuk berjumpa dengan profesional, silakan. Dan kalaulah ada kekangan waktu tu, still kita rasa kita nak be helpful, kita cuba untuk fokuskan dengan apa kekuatan seseorang tu. Dengan bertanya, okay, sebelum ni waktu dia ada krisis, apa yang dia buat untuk membantu. Dengan cara tu kita boleh cuba benda yang sama. Mungkin boleh offer, mungkin sebagai kita sebagai public kita lebih banyak, lebih syakna lah, lebih banyak membaca tentang perkara-perkara ini untuk membantu orang di sekeliling. Kita boleh tanya sebelum ni mungkin ada difficult time, mungkin ada benda krisis sebelum ni dan macam mana dia cuba untuk bounce back from that. So, kita menggunakan itu untuk highlightkan kat dia, dia mampu buat sebelum ni, jom kita mula lagi sekali untuk buat dan cuba. Okay. Macam mana itulah tema WHO, creating hope through action. Betul. Jadi kita cuba untuk bertindak dan cuba juga untuk memberi harapan kepada mereka. Betul. Okay? Saya setuju dengan apa yang Cik Alimatun kongsikan, sebab persoalan mengapa mereka ni bunuh diri kerana mereka merasakan antaranya tidak ada lagi harapan. Jadi kita memberikan harapan mereka kepada mereka supaya mereka sebenarnya boleh untuk menempuh segala kata orang tu masalah yang dihadapi mereka sendiri. Jadi membantu dengan bertindak, dengan menolong mereka, membawa mereka kepada yang lebih pakar supaya kita takut kita ni mungkin tidak berapa arif ya untuk mengendalikan. Jadi kita serahkan kepada yang lebih pakar untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka dalam mengelakkan mereka untuk membunuh diri. Saya rasa itu satu perkongsian ataupun satu pesanan yang cukup baik ya daripada Encik Ahli Mata sendiri. Baiklah, saya rasa kita tidak ada masa yang panjang untuk membicarakan. Alhamdulillah sebenarnya banyak perkara baru yang kita perolehi hari ini. Pelbagai input yang boleh diambil sebagai pengetahuan dan kesedaran kita bersama. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 ya.
yang bermaksud, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya Allah sentiasa hampir dengan mereka. Allah akan memperkenankan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku supaya mereka menjadi baik serta betul. Baiklah, Cik Alimatul, sekali lagi saya sebelum kita mengundur diri, saya rasa mungkin Cik Alimatul ada sedikit pesanan yang boleh disampaikan kepada para penonton kita sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini. Silakan. Saya rasa penghujungnya yang saya take home message lah untuk semua orang adalah cuba untuk menjaga diri. Keselamatan itu satu benda yang utama. Yang keduanya, apa-apa pun yang kita struggle with, kita ada sokongan, kita ada resources. Makanya cuba dapatkan professional help sekiranya rasa struggle itu sangat mencabar. Okay? Dan stay safe. Okey, itu yang paling penting, stay safe ya. Walaupun kita dah boleh buka ke mana-mana, pusat sukan, ke Langkawi dan sebagainya, pastikan semua dalam keadaan yang selamat dan kata orang tu sentiasa mematuhi SOP, itu paling penting ya. Okey, baiklah Cik Alimatun, bagi anda yang ingin mendapatkan perkhidmatan, kami di Hospital Pakar An-Nur ada menyediakan servis rawatan oleh psikiatri dan juga clinical psychologist. Bagi anda yang ingin mengadakan sesi rawatan bersama para konsultan kami, jangan lupa hubungi talian general line kami di 038923 5500 atau layari website Hospital Pakar An-Nur untuk mengadakan sesi temujanji di Hospital Pakar An-Nur Seksyen 15 Bandar Baru Bangi. Baiklah Encik Alimatun, terima kasih sekali lagi kerana sudi meluangkan masa bersama kami untuk kata orang tu berkongsi ilmu dan pengalaman dalam kita membicarakan isu berkaitan dengan bunuh diri, memahami dalam membantu, sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang. Ingat, sekiranya ada persoalan tentang kesihatan, tanya pakar @An-Nur. Assalamualaikum dan terima kasih.